Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau bini saat ini ya. Ayahnya yang ada ni. Okey, baik. Pengerusi dan jawatan kuasa masjid, imam dan bilal yang bertugas, seterusnya tuan-tuan sidang jamaah muslimin, mukminin, hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir pada tengah hari Jumaat ini, dan marilah tuan-tuan kita mendengar satu daripada hadis junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan masa yang ada lebih kurang setengah jam ini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi bani Quraizah. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. Tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, ini ada satu kisah yang berlaku ketika mana para sahabat dan juga junjungan baru pulang daripada satu peperangan, iaitulah peperangan Ahzab, ataupun lebih terkenal dengan namanya Perang Parit. Setelah mana berakhirnya Perang Parit atau Perang Ahzab, yang mana dimenangi oleh orang-orang Islam, maka junjungan kita dengan para sahabat pun bergeraklah untuk balik semula ke tanah Madinah. Cumanya apabila Nabi sudah sampai di kota Madinah, datang pula satu perintah yang baru daripada Allah melalui para malaikat, iaitu peperangan Parit itu mestilah diteruskan atau disambung dengan satu lagi peperangan, iaitulah Perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana semasa berlakunya Perang Ahzab atau Perang Parit itu, Yahudi Bani Quraizah telah berpaling tadah. Mereka sebenarnya ialah kampung, penduduk kampung dalam Madinah yang telah pun mengikat perjanjian mendandatangani piagam atau perlembagaan Madinah. Antaranya ialah mereka mengiyakan, mereka memperkenankan, mereka setuju Nabi sebagai ketua mereka, ketua negara, dan setuju pula Islam sebagai agama rasmi. Dan mereka setuju untuk bersama-sama mempertahankan Madinah. Tetapi tuan-tuan, setelah mereka keluar untuk peperangan itu, yang pada awalnya mereka dalam kamp Madinah, dalam peperangan yang memakan masa yang begitu panjang, Bani Quraizah atau Yahudi Bani Quraizah ini telah pun dihasut oleh kawan-kawan mereka Bani Nadir, Yahudi Khaybar, mengajak Yahudi Bani Quraizah ni supaya menyertai mereka, menyertai kumpulan Ahzab dan meninggalkan kumpulan Nabi kita. Jadi tuan-tuan, kerana mereka melihat bilangan orang Islam yang sedikit berbanding jumlah tentera musuh yang begitu ramai, maka akhirnya Yahudi Bani Quraizah ni berpaling tadah dan telah menyertai atau masuk dalam kumpulan Ahzab, kumpulan musuh.
Jadi malang sungguhlah nasib Bani Quraizah ini. Tekaan yang mereka buat, mereka meneka kata Islam kalah sebab Islam sedikit, tetapi akhirnya Islam menang dalam peperangan itu. Maka sebab itu tuan-tuan, apa lagi balasan yang lebih layak untuk orang yang khianat, yang berpaling tadah, melainkan mereka ni mesti diusir daripada Madinah, sebagaimana Nabi pernah usir sebelumnya Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi Bani Nadir. Itu balasan kepada orang yang khianat, yang melanggar perlembagaan negaranya sendiri. Maka tuan-tuan, sebab itu bila Nabi sudah habis perang Parit, perang Ahzab, Nabi balik semula ke Madinah, belum sempat nak membersih diri, nak menarik nafas lega daripada satu peperangan. Malaikat sudah pun memberitakan bahawa perang Ahzab itu mesti disambung dengan satu lagi perang, iaitu memerangi Yahudi Bani Quraizah. Jadi tuan-tuan, kita tak nak cerita panjang lah pasal perang Yahudi Bani Quraizah ni. Sebab saya ingat nak fokuskan kepada perkara lain sebenarnya. Jadi, ketika Nabi mengarahkan sahabat pergi ke kampung Bani Quraizah itu, dengan arahan supaya segera, maka Nabi sebut satu perintahnya sebagaimana yang kita baca kena hadisnya tadi. Nabi kita kata, la yusalliyanna ahadun al-asra. Jangan ada sesiapa yang sembahyang asar illa fi Bani Quraizah, melainkan di kampung Bani Quraizah. Itu arahan Nabi, ya. Jangan sesiapa sembahyang asar melainkan di kampung Bani Quraizah sana. Itu saja arahan Nabi. Cuma tuan-tuan, disebut dalam hadis tadi, kerana para sahabat ni bergerak secara kumpulan demi kumpulan. Jadi ada yang awal, ada yang terkebelakang. Jadi yang awal tidak ada masalah, kerana mereka dapat sampai ke kampung Bani Quraizah belum asar ataupun baru asar masuk. Jadi mereka semayang di sana. Persoalan yang timbul kepada kumpulan yang belakang-belakang, kerana ketika mereka dalam perjalanan, fa'adrakal asru, mereka telah mendapati masuk waktu asar. Dalam perjalanan tu masuk waktu asar. Jadi kelompok yang tertinggal di belakang yang terlewat ni, bila masuk waktu asar, sebahagian daripada mereka hendak berhenti sembahyang asar. Kerana mereka ada faham mereka sendiri. Tetapi sebahagian kawan-kawan mereka yang lain pula tak mau berhenti. Kerana mereka berpegang dengan arahan Nabi yang begitu jelas, jangan sesiapa sembahyang asar melainkan di sana. Jadi kumpulan itu tuan-tuan sudah pun terpecah dua. Satu berhenti sembahyang dan satu lagi teruskan perjalanan. Tuan-tuan, yang teruskan perjalanan ni kerana mereka ambil cara mudah, alasan mudah. Apa yang Nabi kata, itu kita ikut. Nabi kita kata jangan siapa sembahyang asar melainkan di sana, di kampung Bani Quraizah. Jadi asar dah masuk ke, mereka akan jadi terlewat sembahyang ke, arahan Nabi kata sana, sana. Ini sebahagian kumpulan sembahyang, terus jalan sembahyang di kampung sana. Manakala tuan-tuan sebahagian yang lagi tidak teruskan perjalanan, mereka berhenti sembahyang dulu. Kerana mereka memahami arahan Nabi, jangan sesiapa sembahyang asar melainkan di kampung Bani Quraizah. Mereka faham arahan Nabi itu bukan melarang mereka berhenti sembahyang, tetapi arahan Nabi itu supaya mereka cepat bergerak, cepat bersiap, cepat bergerak, supaya belum asar dah sampai sana, ataupun sampai sana baru masuk asar. Jadi mereka faham arahan Nabi itu segera, jangan lambat-lambat, bergerak dengan cepat supaya kita sampai sana asar masuk. Jadi sembahyang asar kita semua hanya kat sana. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak sentuh pada pertemuan kita tengah hari ini. Tuan-tuan tengok ya, ayat Nabi yang kita rasa simple, jangan siapa sembahyang asar melainkan di kampung Bani Quraizah. Ayat itu telah pun difahami oleh dua kefahaman para sahabat. Satu faham cara A,
Satu lagi faham cara B, sebagaimana saya sebutkan tadi. Dan yang menariknya tuan-tuan, apabila akhirnya semua dah sampai di kampung Bani Quraizah, mereka sebut ke Nabi kita apa yang berlaku. Wahai Rasulullah, kami dalam perjalanan, dah masuk waktu asar, sebahagian kami terus jalan, sebahagian kami berhenti semayang. Maka siapa yang betul antara kami? Disebut di hujung hadis tadi, walam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan mana-mana pun di antara dua mereka itu. Maknanya kumpulan yang berhenti sembahyang betul. Kumpulan yang sambung sembahyang di kampung Bani Quraizah lewat sedikit sembahyang pun betul. Tuan-tuan, mari kita lihat perkara ini ya. Ini menunjukkan bahawa perbezaan pendapat ataupun dipanggil khilaf. Ya, orang kita dah biasa dengar perkataan itu, khilaf. Khilaf bahasa Arab, bahasa kita berbeza pendapat. Rupanya cerita berbeza pendapat itu sudah ada lama sejak zaman Nabi kita. Tuan-tuan bayangkan di zaman Nabi dahulu dengan sahabat. Sahabat ada Nabi. Mereka tidak perlu rujuk kepada orang lain. Nabi masih hidup di hadapan mereka. Mereka nampak dan mereka boleh tanya sebarang soalan dekat Nabi. Itu pun para sahabat sudah mula berbeza pendapat. Satu faham cara A, satu faham cara B. Jadi tuan-tuan, ini untuk menjawab persoalan bagaimana mazhab tu, ataupun kalau orang tanya kan, kenapa mazhab tu kena ada? Kerana manusia memang Allah Ta'ala ciptakan manusia tu berbeza-beza. Berbeza cara faham, berbeza sumber yang dia dapat, berbeza pengajiannya. Maka sebab itu manusia ni tuan-tuan tak boleh lari daripada berbeza pendapat. Sahabat, orang yang mula-mula telah berbeza pendapat dan Nabi mengiyakan kedua-dua di antara mereka yang berbeza pendapat tersebut. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, ni hari ni kalau tak silap saya, khutbah kita ni berkisar tentang Hari Guru. Kalau tak silap saya lah. Tak, sempena dengan minggu depan akan sambut Hari Guru. Tak. Padahal kalau tuan-tuan tengok hari ni Hari Jururawat. Tak tuan-tuan, 12 Mei Hari Jururawat. Tapi sebab jururawat ramainya tak sembahyang Jumaat, sebab perempuan, maka ambil tajuk Hari Guru. Agak saya lah, mana saya tahu. Saya agak-agak aja. Jadi tuan-tuan, sempena dengan khutbah kita nanti akan menyebut tentang Hari Guru. Mari kita lihat sikit tuan-tuan cerita yang ada kaitan dengan guru dalam hadis yang kita bacakan tadi. Iaitu saya nak sentuh pada tuan-tuan berkenaan dengan mazhab-mazhab kita yang 4 dari segi mazhab fiqh. Mazhab fiqh ni tuan-tuan asalnya banyak. Dia bukan hanya terhad kepada 4 itu sahaja. Cuma dalam banyak-banyak mazhab yang ada ni, yang hidupnya hanya 4. Maknanya mazhab itu masih lagi diteruskan oleh anak-anak murid. Mazhab itu banyak dituliskan kitab-kitab dan buku-bukunya. Maka mazhab itulah yang hidup. Mazhab lain banyaknya anak muridnya tak kembangkan, kemudian tidak ada penulisan diteruskan, maka akhirnya mazhab itu habis. Sebagai contoh mazhabnya Sufyan bin Thawri, sebagai contohnya mazhabnya Lais bin Sa'ad, habis. Tidak ada lagi kita jumpa pada hari ini. Tapi yang kita jumpa pada hari ini 4 mazhab dari segi fiqh. Iaitulah mazhab yang mula-mula terwujudnya mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, ataupun dipanggil mazhabnya mazhab Hanafi. Kemudian yang keduanya mazhabnya Maliki, yang diasaskan oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian mazhab yang ketiganya mazhab Syafi'i, yang diasaskan oleh pengasasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab kita lah. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya mazhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang dikenali sebagai mazhab Hambali. Tuan-tuan, dia perbezaan mazhab ini hanyalah berkait dengan perkara cabang sahaja. Sebagai contoh kita sebut tadi kan, satu kumpulan berhenti semayang asar. Satu lagi kumpulan teruskan jalan semayang asar di kampung Yahudi sana. Itu hanya perkara cabang. Perkara pokoknya semayang asar. Tak tuan-tuan? Perkara pokoknya semayang asar, semayang fardu. Jadi perkara pokok,
para imam mazhab tidak berselisih pendapat. Yang mereka selisihkan hanyalah perkara-perkara cabang saja. Nak semayang sekarang ke, nak semayang kejap lagi. Itu saja. Perkara-perkara cabang. Dan tuan-tuan, kalau kita ambil kira 4 mazhab ni, kalau orang tanya kita tak, Ustaz, antara 4 mazhab ni mana yang betul? Semuanya betul. Kerana kita kena ambil balik apa yang Nabi kita sebut tadi. Walam yu'annif ahadan minhum. Tidak ada satu pun yang Nabi salahkan, kerana kedua-dua mereka itu ada sebab. Dan mereka ada sumber yang mereka pegang, iaitulah Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita sebut pada tuan-tuan ya. Sebagai contoh, dalam bab anjing, najisnya berat atau tidak, mazhab Syafi'i melihat anjing tu binatang yang bernajis berat. Sebab itu mana-mana orang yang terkena anjing, dalam keadaan anjing tu basah atau kita basah, maka apatah lagi kalau kena taiknya, kena kencingnya, air liurnya, nanahnya, darahnya, dagingnya, sebagainya, maka dalam mazhab kita dibasuh dengan basuhan yang berat, iaitu dengan 7 kali, satunya dengan air tanah. Tetapi tuan-tuan, yang menariknya, bukan semua mazhab berpandangan begitu. Imam Malik, pengasas kepada mazhab Maliki, tidak mengira najis, tidak mengira anjing tu sebagai najis yang berat. Sedangkan tuan-tuan, Imam Syafi'i yang kata anjing tu najis berat, gurunya ialah Imam Malik yang mengatakan anjing tu bukan najis berat. Nampak tuan-tuan? Ini yang ada kaitan dengan hari guru. Seorang guru, seorang anak murid. Gurunya berpandangan lain, anak murid berpandangan lain. Tuan-tuan tak? Kita ambil dulu Imam Malik. Imam Malik berpandangan anjing bukan najis berat. Sebab dalam hadis Nabi, Nabi kita kata, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsila sab'a marratin ulahunna biturab. Bersihnya bekas seseorang kamu kalau dijilat padanya anjing ialah dengan dibasuhkan 7 kali, satunya dengan air tanah. Imam Syafi'i guna hadis tu, Imam Malik juga guna hadis tu. Tetapi tuan-tuan, Imam Malik dia ambil perkataan walagha, jilat. Bersihnya bekas seseorang kamu kalau dijilat anjing. Ini bermakna, kata Imam Malik, kalau kena air liur anjing sahaja yang dibasuh dengan basuh yang banyak. Tetapi kalau taiknya, kencingnya, darahnya, nanahnya, bulunya tak disebut, maka tak dibasuh 7. Begitu fatwanya Imam Malik. Kerana berpegang dengan hadis Nabi. Hadis yang kita bacakan tadi. Tetapi tuan-tuan, anak muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pula berpandangan dengan hadis yang sama, anjing tetap dibasuh dengan basuhan yang berat. Sebab apa? Kalau air liurnya pun dibasuh 7, apatah lagi taiknya, kencingnya, darahnya, nanahnya, dagingnya dan sebagainya. Tak tuan-tuan? Dia dalam badan kita ni kan, kita ambil contoh orang kan, badan kita, air liur ni kira bersih lah tuan-tuan. Buktinya kalau kita puasa pun air liur kita telan. Kalau duk buang air liur tuan-tuan, mati belaka orang. Tak, air liur kita telan. Cuma air liur tu dah keluar baru tak ngaku. Siapa ludah ni? Entah, pada dia. Nampak tuan-tuan tak? Tapi selagi dalam mulut, telan. Jadi kalau anjing tu, air liurnya kena basuh 7, begitu jugalah seluruh badannya kena basuh 7. Begitu juga minta maaf sebut dengan babi. Tidak disebutkan hadis tentang cara basuh babi. Tetapi mazhab Syafi'i kata basuh 7. Kerana babi itu lebih teruk daripada anjing pada cara hidupnya. Tetapi di sisi Imam Malik tidak. Dibasuh macam basuh biasa. Nampak tuan-tuan kan? Seorang guru, seorang anak murid. Bergaduh tak tuan-tuan? Tidak bergaduh. Setelah mana wafatnya Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke tempat Imam Malik di Madinah. Imam Malik ni tuan-tuan hidup matinya dekat Madinah. Imam Syafi'i
Iraq dan Mesir. Imam Syafi'i ziarah ke tempat gurunya Imam Malik dah wafat. Anak-anak murid Imam Malik kenal Imam Syafi'i. Anak murid guru depa yang hebat. Peristiwa ni berlaku tuan-tuan ketika sembahyang subuh. Maka anak-anak murid Imam Malik kerana nak menghormati anak murid guru depa yang hebat tu, maka dipersilakan Imam Syafi'i menjadi imam. Kan dipersilakan jadi imam. Sepatutnya kalau ikut depa imam, depa orang tempatan. Tapi sebab memuliakan tetamu yang hebat, yang alim, silakan tuan menjadi imam. Tak. Imam Syafi'i pun kerana orang menyuruh berhajat, dia pun menjadi imam. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i sembahyang subuh kunut. Mazhabnya Imam Malik sembahyang subuh tidak kunut. Jadi ketika rakaat kedua tu, anak-anak murid Imam Malik berharap Imam Syafi'i kunut ataupun menunggu Imam Syafi'i kunut kerana mereka tahu mazhab Imam Syafi'i itu kunut. Tak. Tetapi tuan-tuan, Imam Syafi'i tidak kunut. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu akbar, tidak berkunut. Setelah habis sembahyang, ditanya orang kepada Imam Syafi'i, "Tuan, mengapa tuan tidak berkunut?" Dia kata, "Bagaimana saya hendak berkunut sedangkan saya berada di tempat guru saya, yang guru saya tidak berkunut." Nampak tuan? Sedangkan Imam Malik dah wafat lama dah. Jadi inilah ceritanya tuan-tuan. Anak murid dengan guru, walaupun dia tidak sependapat dalam banyak perkara, bukan sikit, tapi perkara cabang lah. Tetapi tuan-tuan tidak menjatuhkan satu sama lain, dan akhlak dan adab mereka tu sangat hebat. Dan tuan-tuan, sebagai penutup lah ya, mazhab yang empat ni sebenarnya walaupun mereka berbeza pendapat, mereka ni saling berkait satu sama lain. Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang mula-mula ada kan? Dia ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan-tuan minta maaf sebut. Ini kita ambil Imam Syafi'i sebab kita mazhab Syafi'i. Saya mula dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tuan-tuan, imam mazhab kita, dia tak sempat jumpa dengan Imam Abu Hanifah. Sebab tahun Imam Abu Hanifah wafat, tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi tak sempat jumpa. Baik. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Maknanya mazhab Syafi'i, gurunya, pengasasnya ialah pengasas mazhab Maliki. Okey. Tetapi Imam Syafi'i tuan-tuan, dia juga ada guru yang banyak. Salah seorangnya ialah anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Hanifah ada anak murid Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ialah guru kepada Imam Syafi'i. Bermakna Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya juga anak murid Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i, anak muridnya pula ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Bermakna tuan-tuan, empat-empat mazhab ni, Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hanbalinya, kesemua ni berkait. Saling berkait, saling ada hubungan. Yang ni tok guru besar. Yang seorang ni pula tok guru betul Imam Syafi'i. Tak. Yang Imam Abu Hanifah pula guru kepada guru Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pula anak murid Imam Syafi'i. Kesemua ni tuan-tuan berkait, walaupun mereka berbeza pendapat. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang boleh kita katalah tuan-tuan, Allah Ta'ala memang menjadikan manusia ni berbeza pendapat. Kalau tidak, takkanlah sahabat yang Nabi masih hidup sudah mula berbeza pendapat. Bermakna orang-orang ke bawahnya pun akan berbeza pendapat. Cuma tuan-tuan, Allah jadikan manusia ni berbeza pendapat. Allah juga menyuruh kita ni beradab ataupun berakhlak. Maknanya masing-masing menjaga adab dalam berbeza pendapat.
tidak menyalahkan orang semata-mata, tidak pula mengatakan kita betul semuanya. Buat akhirnya tuan-tuan ada satu kata-kata yang cukup baik. Pendapat kita betul, barangkali salah. Pendapat orang salah, barangkali betul. Inilah tuan-tuan yang selalu dimainkan oleh para ulama dan imam-imam mazhab. Pendapat kita betul, tapi barangkali salah. Pendapat orang kita rasa salah, barangkali betul. Jadi bila duk main ayat ni tuan-tuan, akhirnya wujudnya akhlak dan adab. Tidak menyalahkan seorang guru dengan seorang guru yang lain. Begitulah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan kesempatan masa yang ada pada tengah hari ini berdasarkan kisah sebuah hadis yang berkait dengan perjalanan para sahabat menuju ke medan perang Bani Quraizah. Ada di sana termuatnya satu hukum fiqh yang akhirnya sekarang ni menjadi mazhab dalam agama kita. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tangguh ni, di tangan saya ni tuan-tuan ada satu pengumuman untuk kita war-warkan pada tuan-tuan sidang jemaah sekalian. Kursus umrah. Ni bukan jamuan raya dah habis. Ya. Kursus umrah secara percuma, iaitu pada 13 hari bulan Mei 2023, yakni besok hari Sabtu. Ya. Masanya 9 pagi hingga 12 tengah hari. Tempatnya Masjid Lama Tambun, yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Fairuz Dalili Hashim. Itulah tentang satu pengumuman yang saya diminta untuk sampaikan pada tuan-tuan sidang jemaah sekalian. Jadi itu sahaja. Dah bunyi zuhur masuk. Mudah-mudahan tuan-tuan serba sedikit yang kita kongsi pada tengah hari ini, serba sedikitnya dapatlah kita jadikan sebagai ulang kaji untuk mengingatkan kita balik apa yang kita dah biasa dengar sebelum-sebelum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.